Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid-murid, kita teruskan sesi PDPR kita pada hari ini, unit 2, pecahan perpuluhan dan beratus, standard kandungan penyelesaian masalah. Ini merupakan standard kandungan yang terakhir untuk unit 2. Jadi, standard pembelajaran yang perlu kamu kuasai pada hari ini adalah menyelesaikan masalah harian yang melibatkan ketiga-tiga topik, iaitu pecahan perpuluhan dan beratus. Jadi, sebagaimana yang kamu ketahui, menyelesaikan masalah harian ini adalah topik yang amat penting untuk unit 2 ni. Dia menunjukkan kamu menguasai sehingga tahap penguasaan yang keempat, kelima ataupun keenam. Jadi, ini adalah topik yang sangat penting yang mana cikgu akan nilai kamu untuk pentaksiran PBD ataupun pemberian markah tahap penguasaan ni. Jadi buat sehabis baik untuk pemberian markah tahap penguasaan 4, 5 dan 6. Baiklah murid-murid, kita teruskan kepada penyelesaian masalah harian. Yang pertama, kita baca dalam satu tinjauan 4/5 daripada murid tahun 5 dedikasi suka bermain bola sepak. 1/3 daripada kumpulan murid tersebut juga suka bermain hoki. Nyatakan pecahan murid yang suka bermain hoki. Okey, bila kita telah baca soalan, kita kena faham, kemudian kita kena kenal pasti maklumat yang diberi. Okey, kita boleh bulat ataupun garis maklumat yang diberi. Okey, kumpulan murid itu ada 4/5. Kalau kita gambarkan dalam bentuk gambar darajah, inilah seperti dalam buku teks tu. Ada 5 bahagian murid, jadi 4/5 daripadanya suka bermain bola sepak. Kemudian 1/3 daripada kumpulan murid tu juga, jadi 1/3 daripada kumpulan murid tersebut juga, murid tadi tu, yang 4/5 tu, juga suka bermain hoki. Okey. Jadi, kalau kita nak lebih faham, dalam 4/5 murid ni, ada 1/3 di dalam ni, dia tak suka main bola je, dia juga suka bermain hoki. Maksudnya 1/3 daripada 4/5 ni, dia suka main bola dan juga bermain hoki. Jadi, kena soalan, nyatakan pecahan, dia nak dalam pecahan, murid yang suka bermain hoki. Jadi, kita dah kenal pasti maklumat yang diberi. Jadi, kita boleh terus tulis. Kita keluarkan kenyataannya. 1/3 daripada murid suka bermain bola, juga suka bermain hoki. Jadi, kenapa kita keluarkan kenyataan ni? Sebab kehendak soalan ni meminta kita suruh cari pecahan murid yang suka bermain hoki. Jadi, kita ambil kenyataan murid yang suka bermain hoki. Jadi, kita keluarkanlah ni. 1/3 daripada kumpulan murid tu suka main bola, juga suka bermain hoki. Ini nyatakan pecahan murid yang suka bermain hoki. Jadi, 1/3 ni kita keluarkan kenyataan. Kemudian kita jadikan ayat matematik. Okey. Sama dengan 1/3 daripada akan jadi darab kumpulan murid. Kumpulan murid tadi itu adalah 4/5. Okey. Ini adalah darab pecahan. Kamu dah belajar darab. Kita tak perlu samakan penyebut bila darab pecahan. Jadi, kita hanya darabkan pengangka dengan pengangka dan penyebut dan penyebut. Maka, menghasilkan jawapan 1/4, 3/5, 15. Jadi, 4/15. Jadi, kita boleh buat kesimpulan. Pecahan murid yang suka bermain hoki ialah 4/15. Baiklah murid-murid, kita terus kepada soalan menyelesaikan masalah harian yang kedua. Sebuah komputer riba berjisim 1.26 kg. Kotak A seperti gambar di sebelah boleh menampung muatan maksimum 14 kg. Ini kotak A. Kotak ini hanya boleh tampung muatan berat maksimum atau jisim maksimum hanya 14 kg. Maksimum ni maksudnya had paling tinggi, jisim yang paling tinggi. Yang paling rendah boleh, yang paling tinggi cuma maksimumnya 14 kg.
Kalau 14,5 dah tak boleh. 15 kilo lagi dah tak boleh. Jadi soalannya, bolehkah kotak tersebut menampung jumlah jisim bagi 12 buah komputer riba yang sama? Jadi langkah pertama, kita gariskan maklumat yang diberi. Okey, sebuah maksudnya sah. Satu, sebuah komputer riba jisimnya 1.26 kilo. Itu maklumat yang pertama. Maklumat yang kedua, boleh tampung muatan kotak A. Boleh tampung muatan maksimum 14 kilo je. Jadi soalannya, bolehkah kotak tersebut menampung jisim 12 buah komputer? Jisim 12 buah jisim bagi 12 buah komputer. Okey, kita kena faham kalau 12 buah komputer, jisimnya berapa? Okey, kalau satu jisimnya 1.26 kilogram, maka kalau 12 buah komputer, jisim makin bertambah yang sangat banyak. Jadi ini bukan tambah. Bertambah yang sangat banyak jisimnya, maksudnya operasi darab. Okey, kita lihat penyelesaiannya, maksudnya operasi darab. 12 darab 1.26 kilo, sebab satu komputer riba 1.26. Jadi kalau 12 darab 12. Jadi kita melaksanakan operasi darab bentuk lazim. Nah, ni pun awak dah belajar. Bila kita darab bentuk lazim, 6 darab 2, 12. Kat sini 1, 2, 2, 4 tambah 1, 5. 1, 2, 2. Okey, betul. 6, 1, 6. Mula daripada sini, bawah 5 ni. 2, 1, 2. 1 sekali 1, 1. Kalau kita tambahkan, dapat 1, 5, 1, 2. Sebab apa cikgu cakap 1, 5, 1, 2? Sebab kita belum tentukan titik perpuluhan. Bila kita dah tentukan titik perpuluhan, tengok soalan ada 2 tempat puluhan. Jadi pastikan jawapan pun ada 2 tempat perpuluhan. Barulah kita boleh sebut 15.12 kg adalah jisim untuk keseluruhan 12 buah komputer riba. Okey, bila dah dapat ini jisim 12 buah komputer riba, kita kena buat kesimpulan, bolehkah kotak tersebut menampung? Maka kita boleh buat kesimpulan, oleh itu kotak A tak boleh menampung jumlah 12 buah komputer riba yang sama. Okey, itulah jawapan kamu. Kalau kamu rasa jawapan kamu yakin, kamu dah semak balik betul, maka betul lah jawapan kamu. Tapi kalau kamu kata kamu ada punya masa yang lebih sebenarnya untuk penyelesaian masalah harian, langkah keempat, awak boleh semak jawapan. Jadi kita ambil 15.12 kg ni berat 12 komputer. Kita bahagikan dengan 12. Kita akan dapat nilai jisim 1 buah komputer riba. Jadi kalau betul dapat yang asal, maka jawapan kamu ni betul. Okey, kita pergi pada soalan yang ketiga. Bersempena dengan pameran buku, 600 orang pengunjung telah hadir pada hari pertama. Okey, kita terus gariskan maklumat pun boleh. 600 orang telah hadir pada hari pertama. Okey. Pada hari kedua, bilangan pengunjung meningkat 170% berbanding hari pertama. Jadi, hari kedua meningkat. Pengunjung meningkat 70% berbanding hari pertama. Jadi, kehendak soalannya, berapakah jumlah pengunjung hari kedua? Kita gariskan. Berapakah pengunjung hari kedua? Okey. Bila kita dah fahamkan soalan dan kita dah gariskan maklumat yang diberi, jadi kita boleh selesaikan masalah. Yang pertama, hari pertama maksudnya 600 orang telah hadir. Hari pertama ni maksudnya dalam bentuk peratus, 100% pengunjung telah hadir. Pada hari kedua pula meningkat 70%. Jadi bila meningkat 70%, jadi hari kedua ni bermakna 170%. Jadi berapakah jumlah pengunjung pada hari kedua? Jadi kita ambil yang hari kedua ni lah. Meningkat 170% bermakna 170% ialah kita tukar pada pecahan, bermaksud 170/100 didarab dengan pengunjung hari pertama. Pengunjung hari pertama adalah 600. 70% berbanding hari pertama, kita ambil jumlah pengunjung hari pertama ialah 600 orang. Jadi, bila kita dah tulis ayat matematik ni,
kita masukkan 2 sifar atas, 2 sifar bawah. Tinggallah 170 per 1 darab 6. Maka kita boleh buat bentuk lazim. 170 darab 6 akan dapat 1020. Jawapannya adalah 1020 pengunjung pada hari kedua pameran. Baiklah murid-murid, tugasan untuk hari ini, cikgu nak kamu buat latihan muka surat 87. 87 buku teks. Soalan A, B dan C. Jangan takut, cikgu akan cuba bimbing kamu untuk menyelesaikan masalah harian ni. Kita tengok selesaikan masalah yang pertama. Jadual menunjukkan bilangan ayam dalam reban A dan reban B. Okay, reban A 120 ekor, reban B 1/3 daripada bilangan ayam dalam reban A. Berapakah bilangan ayam dalam reban B? Jadi kehendak soalan, nak kita menyatakan bilangan ayam di reban B. Jadi sekarang tumpuan kita dekat B lah. Ni. Dekat kenyataan B ni. Kita highlight kan. Jadi B ni dia menyatakan 1/3 bilangan ayam D ialah 1/3 daripada bilangan ayam di dalam reban A. Jadi kalau awak nak keluarkan ayat ni, tulis balik pun boleh. Kalau tak nak pun boleh. Terus tulis ayat kita. Ketik 1/3. Okey. Tengok ni, 1/3 daripada, kita tahu daripada akan jadi operasi darab. Okey. Kemudian, bilangan ayam dalam reban A. Jadi isilah. Reban A ialah 120. Kemudian kamu selesaikanlah. Okey, kat sini kita tengok nombor bercampur kan. Nombor bercampur. Jadi nombor bercampur ni mesti jadikan pecahan tak wajar. Ingat lagi. Pecahan tak wajar, darab dan tambah. Tak wajar ni kawan dia tak. Nombor bercampur ni kawan dia tak wajar lah. Jadi 3 kali 1, 3 tambah 1, 4. 4/3. Pada awak nak tulis macam ni pun boleh. 4 per, panjangkan pun boleh. Tak nak panjangkan pun boleh. 4 penyebut dia tak sama. 4/3. Ni buat sama dengan. Lepas tu dah darab 120. Okey. Okey. Kemudian, yang ni saya rasa kamu bolehlah buat kan. Per maksudnya operasi bahagi. Kalau saya suka buat bahagi dulu sebab nanti nombor bagi kecil. 4/3 ke 120/3? Okey, mesti dah 120/3. Kalau awak tak pandai potong atau masuk, buat bentuk lazim. 120/3 dapat jawapan darab 4. Akan dapat jawapan. Okey, kita pergi pada soalan nombor yang D. Pekerja kedai kek Amira menyediakan satu adunan kek berjisim 15.48 kg. Okey, dia sediakan satu adunan kek. Dah siap dah adunan tu 15.48 kg. Adunan kita digunakan untuk membuat 24 biji kek yang sama jisimnya. Okey. Tengok, sama jisimnya. Ni kata kunci dia sama jisim. Memanglah berat 15.4 kg tu jisimnya besar lah sebab nak buat untuk untuk buat 24 kek. Patutlah adunannya berat banyak 15.48 kg untuk buat 24 biji kek yang sama jisim. Jadi hitung jisim sebiji kek. Sebiji kek. Ni kata kunci juga. Sebiji kek, awak kena fikir sebiji kek. Jisim makin bertambah ke makin berkurang? Okay, mestilah makin berkurang. Lagipun ada kata kunci sama. Sama jisim. 24 sama jisim. Jadi kalau 24 ni 15.4 kg. Kalau satu mestilah jisimnya makin berkurang yang sangat banyak. Dia operasi apa? Kalau berkurang operasi apa? Sama ada tolak ataupun bahagi. Dia sesuai kat mana ni? Tolak atau bahagi. Pilih sendiri. Okey, seterusnya cikgu pergi pada soalan yang akhir. Abang berbelanja RM230. Kakak pula belanja 150% daripada perbelanjaan abang. Kakak belanja banyak. 150% daripada belanjaan abang. Kira perbelanjaan kakak. Dia nak kakak. Nak soalan kakak. Jadi kita pergi pada kakak. Kakak berbelanja 150% daripada perbelanjaan abang. Jadi keluarkanlah kakak ni 150%. Kalau tak nak saling balik kenyataan ni pun tak apa.
150% yang jadikan pecahan per 100 kan. Okey, daripada sudah jadi dah darab. Okey, perbelanjaan abang berapa? Okey, masukkan sini. Okey, cikgu tak boleh cakap sampai habis. Okey, kamu selesaikan. Nanti bila dah siap, soalan pun saya nak awak salin lah. Dah siap, snap gambar bagi pada saya. Cikgu akan bagi markah tipi untuk kamu. Kemudian selepas tu, untuk hujung minggu ni, awak bolehlah selesaikan masalah harian di buku kerja lah. Kalau boleh sampai tajuk yang akhir tu lah. Sebab minggu depan kita dah boleh pindah tajuk baru. Wang kalau awak dah siap. Awak dah banyak tertinggal. Okey. Sekian. Terima kasih.